Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair wa ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Sirajuddin Abdullah selaku pengerusi majlis pada pagi ini, pembimbing atau pemimpin kepada tahlil, dan juga seluruh hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat, ibu dan ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sama-sama berkumpul pada pagi ini meneruskan kuliah duha di Zawiyah Nasiriyah. Moga-moga Allah taala memberikan keberkatan pada kita pada pagi Jumaat, Sayyidil Ayyam, hari penghulu kepada segala hari dan merupakan Aid, hari raya kepada golongan muslimin pada setiap minggu. Kita sambung kembali bacaan surah Al-Baqarah, tafsir Nurul Ihsan karangan Syekh Muhammad Sa'id bin Umar Khatib rahimahullahu ta'ala pada ayat yang ke-22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Tuhan yang menjadi bagi kamu bumi itu hamparan. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, iaitu dijadikan bumi itu seperti hamparan. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebutkan bahawa antara nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua, bila mana disebut ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bila disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk setiap manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan Allah, dan yang menjadikan makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan yang menjadikan umat yang terdahulu sebelum daripada umat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lagi sebab-sebab perkara yang menyebabkan kita wajib beriman kepada Allah, bersyukur dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala jadikan dan berikan kepada kita semua. Maka Allah menyebut allazi ja'ala lakumul arda firasya, yakni Tuhan yang menjadi bagi kamu bumi itu hamparan. Apa maknanya? Iaitu Allah Ta'ala menjadikan bumi itu seperti hamparan. Seperti hamparan. Kenapa kita gunakan seperti hamparan? Kerana kata Al-Syekh Muhammad Said Tantawi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahawa digambarkan bumi ini seperti hamparan kerana ianya tidaklah menafikan bahawa bumi ini bulat. Ada orang guna ayat ni untuk mengatakan bahawa bumi ini seperti hamparan dengan maksud dia baca alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Dalam tafsiran para ulama, alladzi ja'ala lakumul arda firasya ay kal firash. Firash maksudnya apa dia? Hamparan, yakni yang lembut, tidak terlalu lembut, tidak terlalu kerah. Dan ini disebutkan oleh al-Imam Jalal Mahalli rahimahullahu ta'ala dalam syarah ataupun tafsiran beliau bagi tafsir Jalalain, mengatakan bahawa bumi ini dijadikan seperti hamparan, iaitu tidak terlalu al-luyunah was-salabah, maksud tidak terlalu lembek dan tidak terlalu keras, yang menyebabkan kita tidak boleh mengambil manfaat dengan ataupun duduk di atas muka bumi tersebut. Baliknya, bumi dijadikan oleh Allah Ta'ala seperti hamparan yang dihamparkan untuk keselesaan makhluk Allah Subhanahu wa taala duduk di atas tempat tersebut. Dan bila disebut seperti hamparan, ini tidak menafikan bahawa bumi itu bulat. Dan ini kerana bulatan ini, kata Al-Imam Syekh
Muhammad Said Tantawi, Syekhul Azhar Al-Syarif, mengatakan bahawa bulatan kalau terlalu besar, maka qita'ah atau sebahagian kecil daripada bahagian dalam bulatan tersebut akan dilihat seperti hamparan. Ini kerana bumi ini terlalu besar dinisbahkan kepada kita sebagai manusia. Baik. Dan kemudian faedah bagi ayat ini, didahulukan sebutan bumi daripada langit, walaupun ianya lebih besar daripada bentuknya. Ini bentuknya bumi lebih kecil dibandingkan dengan langit. Tetapi dalam ayat Al-Quran ni Allah Ta'ala sebut, Alladhi ja'ala lakumul arda firasha was-sama'a bina'a. As-sama' disebut nombor 2. Faedahnya kenapa? Kerana setiap binaan, kata Al-Imam Al-Syeikh Al-Harari rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau tafsiran bagi surah ini, Al-Harari, ini Syekh Amin Harari rahimahullahu ta'ala, kata beliau, kerana setiap binaan pasti akan ada asas dan juga atapnya. Maka disebutkan bumi terlebih dahulu kerana ianya merupakan asas kepada pembinaan, dan di atasnya didirikan tiang-tiangnya. Yakni bumi apa ni, orang panggil apa ni, gunung ganang, bukit bukau. Manakala langit pula adalah seperti atap kepada asas binaan tersebut. Yang ni kerana tu kalau orang buat rumah biasanya akan buat asas dulu. Kalau tengok masjid ada footing dia. Kemudian bila selesai daripada perkara tersebut, piling footingnya, kemudian barulah dibuat tiang dan baru buat atap. Orang tak buat atap terus. Maka kerana itulah disebutkan al-ard terlebih dahulu sebelum as-sama', iaitu langit. Ataupun kata sebahagian ulama mufassirin, disebutkan bumi terlebih dahulu adalah kerana bumi terlebih dahulu dijadikan oleh Allah daripada langit. Dan ini lebih menunjukkan kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bertempat di mana-mana. Allah tidak bertempat di mana-mana. Kerana di mana-mana ni adalah arah yang ditunjukkan. Maka akidah ahli sunnah wal jamaah bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berada di mana-mana dan tidak bertempat di mana-mana. Kerana berada di mana-mana juga bermaksud suatu yang tangkis bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana di mana-mana adalah arah dan bertempat. Jadi salah kalau ada orang kata ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah mengatakan ataupun golongan sufi mengatakan Allah berada di mana-mana. Ini salah. Kenyataan tersebut sangat salah, kerana para ulama tidak menyebutkan sedemikian. Para ulama menyebutkan bahawa Allah tidak bertempat. Yang tu ya. Bukannya Allah berada di mana-mana. Dan juga Allah tidak berada di langit. Jadi Allah di mana? Tak boleh ditanya soalan di mana, kerana di mana tadi adalah soal bagi makhluk. Jadi tak boleh tanya Allah di mana. Kerana di mana tadi ditanya kepada kita sebagai makhluk. Aina tadi adalah salah satu soal kepada maqulat, kepada hawadis, pada perkara yang baharu. Jadi kerana tu salah kalau ada orang mengatakan bahawa Allah berada di langit. Dan ini kena pegang akidah tersebut. Jangan tersalah sangka dan jangan tersilap dalam mengikuti pandangan sebahagian mubtadi', ahli bid'ah, yang menyebutkan bahawa Allah Ta'ala berada di langit. Lebih berat daripada tu, Allah berada di atas langit, iaitu di arash Allah Ta'ala. Dan kemudian ada lagi yang lebih dalal daripada tu lagi, sampai tak tahu nak beza. Arash ni, dia kata dia tak tahu arash ni apa dia kata. Makhlukkah dia, apakah? Maksudnya ada dalam alam ni sesuatu yang tak dipastikan dia makhluk ataupun tidak. Ini dalil jahil yang sangat berat yang berlaku kepada sebahagian daripada kelompok ini. Arash makhluk, langit makhluk. Seluruh alam ni adalah makhluk. Kerana masih wallah, maka selain daripada Allah disebut sebagai alam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerlukan kepada sesuatu perkara tersebut dan tidak memerlukan kepada alam. Sebaliknya, kitalah, alamlah yang memerlukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pegang yang tu sungguh-sungguh, insya-Allah Allah Ta'ala beri kefahaman kepada kita, diberi akal yang bercahaya kepada kita berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi ayat Allah Ta'ala summa stawa 'alal 'arsy, kemudian Allah beristiwa di atas arasy. Istiwa bukan dengan maksud duduk.
Istiwa juga dengan makna istaula, dengan makna menguasai arasy. Nah, kerana ini bahasa Arab. Dan kalau kita belajar, kalau mempelajari Al-Quranul Karim, maka tidak boleh tidak mesti kena mengetahui tentang bahasa Arab. Maksudnya kalau nak mentafsirkan ayat Allah Ta'ala, kita main mengaji tak ada masalah. Tapi kalau nak menguasai dan juga untuk mensyarahkan kembali kepada orang lain, maka perlu bagi kita untuk menguasai bahasa Arab. Karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Jadi salah kalau kata diterjemahkan dengan maksud yang tidak sepatutnya. La yaliq billahi subhanahu wa ta'ala, yang tak layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yadun dalam Quran diterjemah dengan tangan. Ini adalah kesilapan yang tak sepatutnya dilakukan, melainkan perlu kepada penerangan. Tapi yang terbaik adalah tidak menterjemahkan kalimah yad dalam Al-Quran. Ini ayat-ayat mutasyabih, ayat-ayat mutasyabihat yang samar maknanya tidak diterjemahkan di dalam Al-Quranul Karim, sebaliknya dikekalkan dalam tulisannya yang asal, kemudian ditafsirkan mengikut yang telah disebutkan oleh para ulama. Tamam. Was-samaa'a binaa'a, dan langit itu atap. As-sama' binaa'a. As-sama' apa dia? As-sama' huwa ma'alaka wa adhallaka. Yani mana-mana yang tinggi lebih daripada kita, di atas kepala kita, dan yang memayungi kita, maka ianya dipanggil as-sama'. Jadi kalau kita tengok atap rumah kita ni, ada siling duduk atas kepala kita, boleh panggil sama' pada segi lurah. Nampak? Jadi terjemahan Syekh Muhammad Sa'id rahimahullahu ta'ala juga menggunakan perkataan bina dengan makna atap. Kita sebut as-sama'u binaa'a, dan langit itu sebagai binaan. Tak, bina diterjemah dengan makna as-saqf ataupun atap. Dan ini berbetulan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang lain yang Allah Taala sebutkan, wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfudha wa hum an ayatiha mu'ridun. Surah apa? Ilham. Yang tak baca Quran. Yang tak baca Quran. Oh, silap. Apa ni? Wildan. Tunduk apa? Wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfudha. Apa dia ayat surah mana? Dia nampak sangat kan? Wa hum an ayatiha mu'ridun. Surah apa? Tak pernah jumpa. Gelak apa? Hafiz. Surah apa? Mampus. Ayat yang tak ada dalam Quran ke? Surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya. Seperti yang jawab. 32. Surah Al-Anbiya. Tak pernah hafal surah Al-Anbiya? Wildan? Tak hafal, no? Tapi 30 juzuk, no? Macam tu. Sini bukan tahfiz. Ini bukan tahfiz, tapi daripada hafiz di luar daripada madrasah, daripada zawiyah sebelum ni lagi. Saja nak ulang balik tengok apa ingat ke tak. Quran kena ulang. Quran ni macam unta. Kalau tak diikat, dia akan terbang. Quran macam tu. Depa hafal. Yang hafal Quran tak mengulang, dah ni bukan maksud depa tak ingat ni. Kalau ni mungkin depa ingat lah. Cuma nak sebut ayat tu tak ingat. Tapi macam tak jumpa ayat tadi ni. Tengok, cari tadi ni. Jadi kalau tak diulang dan lupa, maka berdosa. Jadi ni apa ni? Kelebihan kepada orang yang hafal Quran ni besar. Tapi kalau dilupakan Al-Quranul Karim, maka itu juga adalah perkara yang besar yang sepatutnya diberi perhatian oleh para penghafal Al-Quranul Karim. Ini hafal Quran benda yang besar, dapat pahala besar, dapat kedudukan yang besar di sisi Allah Ta'ala. Disebut oleh Allah ahlullah wa qasatuh. Nah, mereka adalah ahlinya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan VVIP. Wa qasatuh maksudnya VVIP di sisi Allah Ta'ala, ahli Al-Quran. Tamam? Tapi kena mengulang, kena ingat selalu. Maka kena baca kitab Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Dalam tu dilihat
ancaman Allah Ta'ala kepada orang-orang yang melupakan Al-Quranul Karim setelah dihafal. Lepas tu saya tak setuju dengan program-program hafalan 40 hari tak. Pembohong semua program-program tu. Hak duduk tahfiz 3 tahun, 4 tahun pun terlupa. Lepas tu ikut program 40 hari. 40 hari ya, ingat Quran. Ada program, buat program. Kita ambil daripada Nigeria, mana tak tahu. Kata 40 hari boleh hafal 30 juzuk. Dia kata boleh ke hafal 40 juzuk? Hak duduk 4 tahun pun tak ingat. Hak duduk 4 tahun pun kadang-kadang suruh tebuk balik pun pening. Tiba-tiba 40 hari boleh keluar jadi hafiz. Dia tak sebenarnya 40 hari jadi hafiz. 40 hari boleh jadi sejuzuk dia ingat. Sama macam buka tahfiz. Bebek masuk tahfiz macam tu. Tak, dia kata kurang-kurangnya orang boleh tahu macam mana susah hafal Quran. Dia kata kalau tu lupa akan berdosa. Dia kata kalau yang tu tak hafal terus je tak? Orang tak hafal terus sebab takut lupa. Dah, bukan kita takut lupa. Masalah program tu sendiri memang buat untuk lupa. Faham? Tak hafal Quran suruh 40 hari je. Nak jadi doktor dia tak suruh pula 40 hari. Ada orang jadi doktor 40 hari je. Kursus jadi doktor pakar bedah 40 hari je. InsyaAllah keluar badan ni boleh bedah orang. Lingkup habis semua. Yang bahagian tubuh badan awak jaga dia. Tak mau bagi orang yang 40 hari saja. Hak kita program, kalau nak mengaji, kalau nak jadi tok guru, kalau nak jadi hafiz, 40 hari dah cukup dah untuk jadi tok guru. Keluar daripada program ni terus jadi alim kabir. Ni satu orang panggil apa? Double standard kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dahlah di double standardkan oleh sebahagian pihak. Kemudian orang-orang hak mengaji sendiri, hak dalam bidang tu sendiri pun duk double standardkan balik. Semua nak jadi marketing. Semua nak cari duit semua. 40 hari program ingatkan free. Dah banyak tu. 3,000, 2,000 yuran. Nak makan, nak apa semua. 40 hari nak jamu makan apa semua. Jamu makan sebulan takkan 3,000. Takkan 2,000. Dia kata kalau nak mahal lagi, kalau nak lagi sakan lagi ingatan, tambah lagi duit. Oi, kok tu pula. Jadi ni boyah semua kalau tak percaya pergi tanyalah mak-mak tahfiz yang kata setahun saja boleh hafal 30 juzuk. 3 bulan, 4 bulan. Biasanya yang hafal 6 bulan, budak pelajar-pelajar yang hafal 6 bulan, yang hafal kurang daripada tu, itu atas pelajar tu sendiri sebenarnya. Kalau mak tahfiz 3 tahun, 4 tahun biasa. Yang tu kita tak heran. Memang macam tu pun. Tapi kalau 40 hari keluar jadi hafiz ni, kemah ni. Lepas ni dia buat pula 40 hari Sahih Bukhari. Lagi sekarang dia makin kurang lagi. 10 hari saja Sahih Bukhari. 5 hari Sahih Muslim, sehari Sunan Nabi Daud. Akhirnya tak tahu nak jadi imam apa. Satu, jangan pengaruh sangat benda-benda macam tu. Ibu ayah pun sama lah. Jangan pengaruh sangat dengan program-program macam tu. Ini sekolah-sekolah pakat buat. Ulul Albab, MRSM. Ada ramai mak ayah dengan MRSM. Masya Allah, MRSM ada hafiz, ada hafalan Quran. Tanya tengok dekat guru-guru di sana macam mana dia hafal Quran. Bigat hafal sungguh-sungguh ni, cuba tanya betul-betul ingat ke tak ingat Quran tu. Dengan yang ada masuk tahfiz Al-Quranul Karim. Dia kata jangan jadikan program ni, jangan jadikan Quran sebagai program saja. Hanya sekadar untuk marketing. Nak bagi orang ramai untuk nak ikut jalan tadi, buat marketing. MRSM buat hafal Quran. Berapa orang hafal Quran yang betul-betul ingat Quran dalam MRSM? Kalau kata hafal Quran. Ni tanya betul ni. Tak tahu mana pun. Tak tahu mana pun. Yang ni guru-guru Quran sendiri yang di MRSM cerita dekat saya. Kawan-kawan saya sendiri. 800 pelajar. Kalau nak keluar 10 orang hafal Quran yang ingat betul pun susah. Yang ni yang orang panggil apa? Perkara yang perlu dilihat balik. Hanya sonok saja. Anak-anak nanti apa ni bila dah ada sains apa semua kali pergi ke mana pun depa ada Quran dalam hati. Bukan yang tu yang perlu sebenarnya. Karena hafal Quran adalah fardu kifayah. Yang perlu bagi dia kefahaman terhadap agama tu yang betul. Bukan sekadar hafal Quran je. Karena orang yang hafal Quran tak dijamin lagi untuk orang tadi akan selamat dia punya akidah dia. Tak, bukan tu sebenarnya yang dituntut.
Yang dituntut adalah kefahaman dia terhadap akidah Islamiah dengan betul. Cara beramal dengan Islam ni dengan cara yang betul. Dengan fiqh yang diajarkan oleh madrasah para ulama, mazhab-mazhab yang diajarkan oleh para ulama. Tu yang sepatutnya ditumpu. Tapi dah bila yang duduk menyusun perkara tadi bukan ahlinya. Yang kadang yang menyusun tadi bukan dia pun hafiz Quran pun. Dia semangat dengan hafalan Quran. Dia tengok seronok kalau orang hafal Quran. Awak tak bantu mak-mak tahfiz yang duk ada untuk keluarkan hafiz yang berkualiti. Kenapa yang itu tak diberikan perhatian betul-betul? Kenapa yang kalut nak kena buat pula sekolah mengaji sains dalam masa sama hafal Quran? Boleh nak tumpu? Ni tanya anak murid saya ada seorang Asim, ngaji sekolah biasa, hafal Quran. Nah, macam mana orang panggil nak hafal Quran tadi? Senang ke susah? Dia hafal 30 juzuk. Nah, bertanya balik, apa ni, macam mana hafalan tadi, kuat ke tak kuat? Nah, kalau dibanding dengan yang duduk di tahfiz betul-betul. Ini realiti yang tak boleh untuk dinafikan perkara tersebut. Nah, tak boleh dinafikan perkara tersebut. Kalau nak jadi hafiz betul-betul, ibu ayah semua masuk tahfiz. Masuk tahfiz. Hak tu yang sepatutnya. Nah, kalau nak jadi alim betul-betul, masuk tempat yang boleh untuk keluarkan jadi alim. Yang tu sepatutnya. Baik, cukup sekat tu. Lagi ada orang sensitif. Ya. Jadi waja'alna as-samaa'a saqfan. Tengok dalam Quran Allah Taala kata apa? Bila diterjemah oleh Syekh dengan as-samaa'u binaa'a, langit itu sebagai binaan. Binaan tapi diterjemah dengan atap. Dari mana ayatnya? Ada dalam surah Anbiya ayat 32. Waja'alna as-samaa'a saqfan. Kami jadikan bagi langit itu atap. Mahfuzan, yang mana dijaga. Tamam? Dan juga digunakan perkataan bina dalam ayat ini bagi menunjukkan kepada terperincinya ciptaan Allah Subhanahu wa taala seperti sebuah binaan. Jadi Allah Taala guna binaan dan menunjukkan kata terperincinya alam ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana binaan ketika dilihat oleh seseorang, pasti dia akan tahu kata ada arkiteknya. Dan dia tahu kata ada kontraknya yang membina binaan tersebut. Nah, tapi ada sebahagian orang yang menjadi etis, percaya kata alam ni tak ada orang jadikan. Jadi sendiri. Dengan teori Big Bang. Meletup, boom, jadi benda. Tak heran kah? Nah, dia kata ada teori Big Bang, berlaku letupan yang besar di angkasa. Daripada letupan itulah jadi keldai. Jadi bangunan, jadi orang, jadi bumi, jadi lawak orang. Jadi sekali tu tak apa lah, hak jadi lepas tu. Tu macam mana? Hak keldai, hak beranak lepas tu. Big Bang kat mana pula tu? Tak, dia jadi pening. Dia boleh tak percaya dengan wujudnya alam ni. Tapi dia pun boleh percaya dan tak boleh terima kalau kata kita jumpa satu bangunan yang cantik, kita kata bangunan ni jadi sendiri. Dia pun tak boleh terima. Kata mustahil. Macam mana bangunan boleh jadi sendiri kalau tak ada arkitek dia? Kalau tak ada pembina dia? Petikai pula tu. Marah pula kalau kita kata tak jadi sendiri. Dia tak boleh terima. Tapi alam ni yang kompleks, yang luar biasa dia punya penciptaan dia, dia kata tak jadi sendiri. Tak payah tengok jauh. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Bila Allah Ta'ala sebut wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam ayat tu kalau dikaji balik pasal ilmu biologi tentang badan manusia saja, akhir kita akan sebut apa dia, subhanallah. DNA yang ada dalam tubuh badan manusia. Kemudian penciptaan kepada struktur badan kita, tulang-tulang yang disusun, salur darah, tugas bagi setiap organ yang ada dalam tubuh. Semua ni tak akan berlaku dengan sendiri. Itu perlu kepada kalau kita mengaji, tujuan dia adalah untuk apa? Untuk kita tambahkan lagi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu kalau yang beriman dengan iman ni boleh bertambah lah. Dengan mazhab, dalam mazhab Hanafi, Maturidiyah kata ada iman tidak boleh bertambah, tak boleh berkurang. Kalau bertambah maknanya berkurang sebelum dia. Kalau berkurang maksudnya tak beriman. Sebab tu mereka terjemahkan hadis yang bila mana Sayyidina Umar kata, saya lebih mencintai diri saya dibandingkan dengan dirimu ya Rasulullah. Maksudnya saya mencintai
tidak ada sesuatu yang lebih menandingi kecintaan saya kepada Rasulullah melainkan diri saya sendiri. Maksudnya Sayyidina Umar kata illa nafsi. Seorang pasti akan kasih dengan diri dia sendiri. Nabi kata tak boleh macam tu wahai Umar. Tak sempurna iman seorang tadi sehinggalah aku lebih dicintainya daripada dirinya. Bila dengar macam tu Sayyidina Umar terus ubah. Dan selepas ni kata dia, Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, tidak ada sesuatu yang paling aku cintai melainkan dirimu melebihi diriku sendiri. Dia sebut macam tu, Nabi kata apa? Al-an ya Umar. Al-an ya Umar. Al-an ya Umar ni ada dua terjemah. Terjemahan pertama, sekarang sempurnalah imanmu wahai Umar. Ini pandangan mazhab Asy'ariyah. Kerana dalam mazhab kita Asy'ariyah, iman boleh bertambah, boleh berkurang. Tamam? Bertambah dengan taat, berkurang dengan maksiat. Bukan pada maksud usul iman. Asal iman tu tak berkurang. Bukan kita maksud asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita masih lagi kurang keyakinan dengan benda tersebut. Tu usul iman. Betul kata ulama, az-ziyadah bi-ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Kurang dengan maksiat yang kita lakukan. Tamam? Itu. Tapi mazhab Maturidiyah kata tak boleh tambah, tak boleh berkurang. Karena kalau bertambah berkurang, maka akan berkurang terus pada imannya, maksudnya dia tidak beriman. Jadi mereka terjemahkan al-an, apa dia? Tamma imanu, kamulat imanu, tak. Al-an arafta ya Umar. Arafta al-haq. Sekarang kamu dah mengetahui kebenaran wahai Umar. Tu al-an ya Umar. Itu ada takdir dia. Takdir dia, mazhab kita Asy'ariyah sebut, kamula imanu, sempurna imanmu wahai Umar. Terjemahan daripada mazhab Maturidi, al-an araftal haq ya Umar. Kamu telah mengetahui yang benar wahai Umar. Jadi ada dua terjemahan. Dan dua terjemahan tadi memberi kesan pada maksud. Baik, ada bezakan mazhab Asy'ariyah dengan Maturidiyah pada iman bertambah berkurang? Dan hakikatnya tidak ada perbezaan pun pada hakikah. Khilaf tadi khilaf lafzi. Apa maksud khilaf lafzi? Maksudnya tidak tarattab ala zalikal khilaf syai' akhar. Maksudnya tak berlaku suatu benda yang lain setelah pada khilaf tersebut. Jadi kerana apa? Kerana mazhab Asy'ariyah kata yang bertambah taat, yang berkurang tadi iman tadi kerana maksiat yang dilakukan. Asal imannya kekal. Mazhab Maturidiyah pula kata usul iman tu kekal. Tak akan boleh berkurang, tak akan boleh tambah. Sama ada kita dalam masalah tersebut. Sama. Faham? Sama pada maksud tadilah. Cuma pada sudut bertambahnya iman dan berkurangnya iman tadi, itu perbahasan lain dalam mazhab Maturidi. Tamam. Terus telah berkata sebahagian udaba, yakni ahli adab, bila mana membacakan ayat wa ja'alna, apa dia? Ayat dia, alladhi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a. Ini disebutkan oleh Sayyidi al-Imamul Khazin radhiyallahu anhu dalam tafsir Khazin. Kata beliau, jika kamu perhatikan kejadian alam ini, maka kamu akan dapati ianya seperti sebuah rumah, yang telah disiapkan setiap perkara yang diperlukan oleh rumah tersebut. Langit diumpamakan seperti atap yang menaungi, bumi pula seperti permaidani yang dihamparkan, bintang-bintang pula seperti lampu yang menerangi, manusia pula seperti tuan rumah yang menghuni serta memanfaatkan rumah tersebut. Tumbuh-tumbuhan disiapkan untuk diambil manfaatnya. Maka kata Sayyidi Syekh Muhammad Said Tantawi rahimahullah dalam tafsirnya Al-Wasit, ini saya nasihat kepada para guru, para asatizah, kalau nak baca tafsir untuk mengajar dan seumpamanya, baca tafsir Al-Wasit karangan Syekh Muhammad Said Tantawi rahimahullahu ta'ala. Dan kata guru saya Maulana Syekh Ahmad, tafsir Syekh Muhammad Said Tantawi, Syekhul Akbar Al-Azhari Syarif, kata beliau ni tafsir at-tadris. Ni kitab tadris, kitab yang boleh digunakan untuk mengajar. Kalau nak naik peringkat lepas tu, ataupun kalau nak baca tafsir Jalalain dulu pun boleh, tak ada masalah. Cuma tafsir Jalalain, tafsir yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang agak mendalam sebenarnya. Kalau tidak dibaca dengan sepatutnya, tidak diraikan
ilmu yang ditulis di dalam kitab tersebut. Tamam. Yang baca tafsir lain, yang baca fi zilalil Quran, apa semua sekali itu bukan tafsir tadris. Nah, itu tak patutnya pun diajak di masjid fi zilal, karangan Said Qutb dan seumpamanya. Tamam. Hatta tafsir Syekh Sya'rawi sekalipun, Syekh Mutawalli Sya'rawi, bukan tafsir tadris. Ada untuk kita baca saja. Nah, untuk kita baca ambil manfaat. Karena Syekh Mutawalli Sya'rawi dia tidak menulis kitab sebenarnya. Tafsir tadi ditulis balik oleh orang lain. Itu bukan tulisannya Al-Imam Al-Syekh Mutawalli Sya'rawi radhiyallahu taala anhu. Ini ditulis balik daripada hasil pengajaran beliau dalam majlis-majlis tafsir beliau. Dikarang balik dengan bahasa kitab. Kalau Syekh Mutawalli Sya'rawi banyak mengajar juga dalam bahasa ammi. Dalam bahasa pasar Mesir. Dia ahli bahasa. Alim kabir. Tafsir yang bagus untuk dijadikan bacaan, tafsir Syekh Muhammad Said Tantawi rahimahullahu taala. Tafsir Al-Wasit. Ada lebih kurang dalam 8-10 jilid lebih kurang. Ini kitab tu masya-Allah tabarakallah. Jadi kata beliau ini jelas menunjukkan bahawa dalam alam ini ianya adalah makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang agung dengan hikmah yang luar biasa serta susunan yang terperinci. Yang sangat kompleks. Karena itu Abul Atahiyah telah menyebutkan syair, fa ya ajaban kaifa yu'sal ilahu am kaifa yajhaduhu al-jahidu wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidu. Fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu al-wahidu. Apa maksudnya? Sangatlah ajaib bagaimana Tuhan dikhianati serta diingkarinya. Fa ya ajaban kaifa yu'sal ilahu am kaifa yajhaduhu al-jahidu. Sangat ajaib bagaimana Tuhan diingkari dan dikhianati. Wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu al-wahidu. Pada setiap perkara padanya tanda petunjuk bahawa dia adalah yang esa. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang menjadikan alam ini, dan ayat ini ayat yang menerangkan tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Taala sebut wa anzalna minas sama'i ma'a. Ditambahkan lagi nikmatnya lagi. Jadi Allah jadikan kepada kamu langit dan bumi. Bumi sebagai hamparan, langit sebagai atapnya. Kemudian kami turunkan daripada langit ma'an. Langit di sini dengan maksud awan. Awan maksudnya. Minas sama' dengan makna as-sahab. Dengan makna awan. Kemudian fa akhraja bihi minas samarat, maka mengeluar ia dengannya daripada segala buah-buahan. Jadi maksud buah-buahan di sini bukan buah-buahan saja dikeluarkan daripada air hujan. Jadi dimaksudkan di sini adalah semua jenis makanan dan juga bijirin yang keluar daripada hasil air hujan. Jadi Allah Taala jadikan fa akhraja bihi ay bisababihi. Ay bisababi al-ma' minas sama', iaitu air daripada awan tadi, disebabkan itu. Allah Ta'ala berkuasa untuk mengeluarkan buah-buahan, tumbuh-tumbuhan dan segala kejadian ini tanpa dijadikan sebab. Boleh saja. Tapi Allah Ta'ala berkehendak untuk mengadakan sebab bagi sesuatu tersebut. Jadi kita faham di sini maksud buah-buahan minas samarat. Bila dibaca di sini segala buah-buahan, bukan buah-buahan saja. Segala jenis makanan yang keluar daripada hasil bumi itu adalah dikeluarkan oleh siapa? Akhraja bihi minas samarat, ay bisababihi, sababiyah. Dengan sebab airnya hujan tadi. Tujuan apa dikeluarkan tadi? Rizqan lakum. Ini rezeki bagi kamu. Ini rezeki kepada manusia. Kamu siapa? Manusia dan juga binatang. Sebagai makanan manusia dan juga alaf, ataupun binatang dipanggil makanan mereka sebagai alaf, makanan kepada binatang. Iaitu maksud lakum tadi, rizqan lakum, rezeki bagi kamu, iaitu kepada manusia dan juga kepada binatang. Fala taj'alu lillahi andada, dan maka jangan kamu jadi bagi Allah syarik pada ibadah.
Jadi maksudnya apa dia? Jangan kamu jadikan bagi Allah Ta'ala sekutu pada ibadah kepadanya. Apa makna kita menjadikan sekutu bagi Allah? Iaitu beriktikad bahawa sesuatu yang lain memberikan manfaat dan mudarat selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak, kita beriktikad bahawa yang memberi manfaat dan mudarat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andada diambil daripada nid ataupun nadid. Dengan makna apa? Dengan makna mutafarrid. Yang ini bersendiri. Maksud dijadikan oleh Allah dijadikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala andada, maksudnya dengan ada satu lagi yang seumpama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarik dengan makna sekutu bagi Allah. Yang ini yang musyarakah dengan Allah pada kerja buatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alam ni jadi dengan kuasanya Allah. Tak ada pembantu yang lain. Tak. Kalau kata ada yang kata Tuhan ni ada dua, dia akan jadi kesilapan juga dalam macam mana keadaan sekalipun. Kalau Tuhan ada banyak, kata dia. Kalau dia pegang dengan pandangan, kata Tuhan-Tuhan ni semua bersepakat semua. Alam ni ada Tuhan banyak, dia kata. Bukti dia, kalau kata Tuhan banyak, tak ada masalah. Kerana kemungkinan kesemua Tuhan bersepakat untuk jadikan alam. Tuhan pertama kata, saya cadang macam nak jadikan bumi ni. Tuhan kedua kata, saya setuju. Masuk mesyuarat. Ini mesyuarat Tuhan ni. Ni hak pegang dengan pandangan kata, Tuhan ada banyak. Dan kemungkinan untuk mereka berpakat tu boleh jadi. Baik. Maka mereka pun pakat. Apa pakat? Jadilah alam. Boleh jadi tak? Tak boleh juga. Kenapa? Kerana kalau pakat macam tu, dah tentu yang setuju saja tadi tidak ada ikhtiar apa-apa. Dia hanya sekadar setuju. Dan dia tak layak jadi Tuhan. Tuhan pertama kata, saya nak jadikan alam. Tuhan kedua kata, boleh juga tu. Tak pernah fikir tu. Lagi gila, Tuhan pun tak fikir ni. Awak, Tuhan fikir ke? Akal macam kita? Tak, maksudnya, tak ada ikhtiar apa. Setuju saja dengan hak satu lagi. Maka, tetaplah yang menetapkan tadi jadi Tuhan, yang bersetuju tadi akan jadi pengikut saja, tak layak jadi Tuhan. Jadi, pahaman yang kata Tuhan boleh jadi berpakat pun tak kena juga. Kalau Tuhan tak pakat pula, pakat berkelahi, masuk mesyuarat, Tuhan yang pertama kata, saya cadang jadikan bumi ni. Lepas tu nak jadi manusia sekian-sekian, hidung mereka kot bawah, lubang macam ni. Tuhan kedua kata, tak boleh. Elokkan hidung kot bawah. Buat hidung kot atas. Tapi tengok-tengok hidung kita kot bawah. Dan alam ni ada. Dan jadi macam ni. Tak, Tuhan kedua tak setuju. Tak boleh. Kalau tak setuju, sebahagian Tuhan sudah tentu tidak akan ada alam ni. Kenapa? Kerana pakat berkelahi tak sudah lagi lah. Alam nak ada bila? Nak pakat dalam berkelahi. Dah. Tapi sekarang ni apa dia? Alam ada ke tak ada? Alam ada. Jadi ini menjadi bukti jelas bahawa tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah esa dalam perbuatannya. Allah esa dalam zatnya dan juga sifatnya. Tidak ada membantu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada Tuhan yang sekutu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu dalam bab wahdaniyah kalau kita mengaji, dia ada burhan dipanggil, hey Wildan, dah lah ayat anbiya tak ingat, dia pergi hantam pula kan, ingat surah lain pula dah. Wildan, dia memang terkenal lah ni. Dah duduk depan, tidur depan Tok Guru. Apa? Dia seorang jam mengantuk. Dia baca kitab ambil ke bawah? Ke-5. Baik. Wildan, angkat kepala. Alhamdulillah. Hidup lagi rupanya. Fala taj'alu lillahi andada. Tamam? Itu maksud ayat andada. Yang ni, maka jangan kamu jadi bagi Allah syarik pada ibadah. Kalau kita mengaji dalam kitab Tauhid, dalam sifat wahdaniyah, dia ada burhan at-tamanu' dengan burhanut tawafuq. Tadi yang saya sebut tadi ni, kedua-dua dalil tersebut. Burhan tamanu' dengan tawafuq. Tamanu' maknanya Tuhan tidak boleh tak berpakat. Maka tu dalil menunjukkan bahawa Tuhan tu satu. Buktinya alam ni
ada macam mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan tawafuq. Kalau Tuhan berpakat pula macam mana rad ataupun ditolak oleh para ulama dengan kefahaman tersebut. Tamam. Wa antum ta'lamun, dan bermula kamu, kata Syekh. Bermula kamu itu ketahui bahawa Allah yang menjadi alam dan tiada mereka itu menjadi alam, dan tiada Tuhan melainkan yang menjadi alam. Tamam. Jadi bila disebut wa antum ta'lamun dan bermula kamu, di sini ada sedikit perbezaan pandangan Syekh Muhammad Sa'id bin Umar Khatib dengan sebahagian daripada para masyayikh. Allahu a'lam. Tiada sebahagian ulama, saya tak bacalah semua tafsir, mungkin dia letakkan waw di sini dengan makna istinaf, maka dia terjemah dan bermula kamu itu. Tamam. Jadi bukan saja tu waw tadi, ini dia terjemah dan bermula kamu itu. Maknanya dipaham daripada sini kalau kita mengaji bahasa Arab, wa antum ta'lamun di sini dengan waw istinaf maksudnya. Maksudnya ayat baru. Tapi kebanyakan para mufassirin mengatakan waw sini wawul haliyah, wawul hal. Jadi terjemahan dia akan jadi dan bukan bermula. Dan wal hal maksudnya gitu. Wal hal Allah maksudnya kamu itu mengetahui. Wal hal kamu itu mengetahui. Wa antum ta'lamun. Mengetahui apa? Tak disebut mengetahui apa di sini. Maksudnya tidak disebutkan maf'ulun bihi bagi ta'lamun. Ini antum ta'lamuna kaza wa kaza. Itu baru jadi maf'ulun bihi. Tapi dalam ni ayat ni tak sebut maf'ulun bihi. Maka kata para ulama, maf'ul bagi ta'lamun ini tak disebutkan kerana fi'il ta'lamun tidak diniatkan ta'liqnya. Dia tak niatkan sandaran kepada maf'ul bagi fi'il tersebut. Ini faham tak faham? Dengar dulu. Angguk dulu. Apa dia pula fi'il ta'lamun? Ta'lamun ini fi'il muta'addi. Kalau kita mengaji bahasa Arab, dia fi'il muta'addi. Dia perlu kepada maf'ul. Tapi tak, sekarang ni dia mengambil tempat lazim. Apa dia lazim? Dia muta'addi pula. Lazim maksudnya yang tidak perlu kepada maf'ul. Muta'addi yang perlu kepada maf'ul. Sekarang ni fi'il ta'lamun, dia ada fi'il fa'il. Maf'ulun bih tak sebut. Tak sebut kenapa? Kerana yang diniatkan dalam ayat ni bukan dituju kepada maf'ul. Wa antum ta'lamun dituju kepada fa'il. Seakan-akan dia mengambil tempat lazim. Wa antum ta'lamun maksudnya apa dia? Kamu tahu. Kalau kamu tak tahu dan kamu buat perkara yang menyalahi apa yang disuruh oleh Allah, yakni kamu mensyirikkan Allah Ta'ala, kalau kamu tak tahu, hadza qabih, ini benda yang buruk. Fa kaifa wa antum ta'lamun, bagaimana keadaan kalau kamu tahu tapi kamu tetap mensyirikkan Allah Ta'ala? Hadza aqbah, ini lebih buruk dibandingkan daripada yang tak tahu. Jadi tujuan ayat ni disebut apa dia? Wa antum ta'lamun. Ta'lamun tadi dia tak sebut. Dari sini Syekh Al-Imam Syekh Muhammad Sa'id bin Umar Khatib dia terjemahkan maf'ul dia, takdirkan maf'ul. Apa dia? Dan bermula kamu itu ketahui. Ketahui apa? Bahawa Allah itu menjadi alam dan tiada mereka itu menjadi alam dan tiada Tuhan melainkan yang menjadi alam. Nampak tak? Yang ini takdir kepada maf'ul dia. Ketahui apa? Ketahui tentang perkara tersebut. Tamam? Tapi sebahagian ulama kata tak perlu ditaklikkan dengan maf'ul. Cukup dikekalkan dengan fa'il dia. Dan perbuatan tadi, fa'il tadi ta'lamun, mengambil tempat lazim, bukan muta'addi. Ini syarahan yang saya sebut ni untuk kepada yang mengaji bahasa Arab lah. Tapi tak apa lah. Kurangnya apa ni, kalau kita tak ni pun kita pernah dengar, oh ada no, lazim muta'addi. Ada istilah-istilah dalam apa ni, dalam kitab. Jadi kalau kita buka kitab nanti jumpa, kalau lah pergi buka kitab Arab jumpa lazim muta'addi, kitab lughah contohnya, maka kita faham maksud lazim dengan muta'addi. Tamam. Jadi saya tulis di sini tanbih dalam kitab saya ni, maf'ul ta'lamun tidak disebutkan. Ini kerana fa'il ta'lamun tidak diniatkan ta'liqnya dengan maf'ul, bahkan diniatkan untuk fa'il sahaja. Seakan-akan fi'il itu lazim bukan muta'addi. Maka jumlah ayat ini menunjukkan kepada penolakan yang sangat kuat. Nah, ni ayat ni Allah Ta'ala nak templak dengan sangat kuat kepada orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tamam? Terhadap musyrikin yang menyembah berhala-berhala.
Kebatilan jika dilakukan oleh si jahil adalah suatu yang buruk. Lebih buruk lagi jika ianya dilakukan oleh yang mengetahui. Dia tahu kata alam ni tidak berlaku dengan sendiri. Dia tahu kata alam ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tetap mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Maka uslub yang digunakan oleh Allah di dalam ayat ini sangat kuat pada penolakannya. Tamam? Wa antum ta'lamun. Jadi kalau kita baca dengan bacaan yang telah ditafsirkan oleh para ulama yang khususnya menguasai ilmu balaghah, maka kita akan lebih kuat kefahaman kita terhadap satu-satu ayat di dalam Al-Quran Al-Karim. Jadi moga-moga ada semangat dalam hati kita ni bila dengar tafsiran ayat Quran dengan balaghah, dengan nahunya, maka kita akan rasa kena mengaji ni. Tak mengaji pun kena ada orang yang betul kuasai benda tersebut, baru boleh faham betul-betul apa yang telah disebutkan oleh para immah, para ulama yang telah mentafsirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab tu ada ulama yang karang tafsir kadang-kadang sampai puluhan tahun. Ada yang sampai wafat tak selesai lagi tafsiran mereka. Kenapa? Karena ayat Allah Subhanahu wa taala tidak akan selesai ditafsirkan. Tak akan selesai ditafsirkan. Ini dalil kata ini adalah kalamullah. Ini bukan kalamul bashar, bukan kalam manusia. Dan moga-moga Allah Ta'ala beri kefahaman kepada kita dengan perkara tersebut. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita satu ayat aja minggu ni. Macam minggu-minggu lain pula. Itu kata ni ayat ada 6,000 ayat. Kalau seminggu sekali satu ayat, berapa ribu tahun nak habis ni. Tak apa, jangan bimbang. Tak akan ditanya kepada kita oleh Allah Ta'ala tafsir apa yang kamu dah habis. Tak ditanya. Karena kitab tafsir hakikatnya bukan fardu ain pada kita untuk kita pelajari. Dia jadi fardu kepada yang mempelajari ilmu agama sahaja. Yang maksudnya penuntut ilmu. Ayat ni. Tamam? Karena dia maqasid dalam ilmu. Kita dituntut untuk mengaji fiqh, tasawuf dengan tauhid. Ini ilmu fardu ain. 3 cabang ilmu tu yang wajib kita pelajari. Jadi bukan tafsir. Tafsir tak wajib sebenarnya untuk kita pelajari kecuali yang nak menguasainya tadi. Kalau dia nak jadi mufassir, dia kena kuasai. Dan dia di fardu ain bagi diri dia. Ini saya nak bagi tahu tentang aulawiyat, kepentingan kita. Cuma kita baca tafsir di pondok ni, di zawiyah, kerana ni kewajipan kita juga untuk kita tahu. Kalau tidak, kurang-kurangnya setiap minggu ada satu ayat yang kita faham dengan baik. Dan bila kita baca Al-Quranul Karim sampai dekat ayat tersebut, kurang-kurang kita dapat gambaran. Dan kita tidak baca saja seperti mana terjemahan literal sahaja tanpa mengetahui tentang maksud ayat tadi dengan baik. Allah lepas ni wa antum ta'lamun, tahu ini penolakan yang kuat. Tolak macam mana? Tak ingat. Kami tak ingatlah tolak macam, tapi kata Tok Guru tu ni tolak kuatlah. Tolak kuat macam mana tu antum ta'lamun tu? Allahu a'lam. Tak erti nak syarah lazim mutaaddi apa tau. Lepas tu dia ta'lamun, dia perlu kepada maf'ul. Maf'ul ke dia fa'il apa? Aku tak ingat dia kata. Tapi hak tu lah. Hak tu pun tak apa lah. Pokoknya tahu kata wa antum ta'lamun, uslub tadi uslub penolakan daripada Allah yang sangat kuat dan ampuh untuk menolak kelompok yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Arab ni masya-Allah tabarakallah, bahasa yang sangat indah, bahasa yang luar biasa. Kalau kita mengaji, kita akan jadi jatuh cinta dengan bahasa Arab.